Waruya. Waruya. Waruya anna Zararah bin Aufa. Dan diriwayatkan bahawa Zararah bin Aufa. Ini ialah nama-nama yang masyhur di kalangan ulama. Shalla bin nasil ghadat, sembahyang ia dengan manusia akan sembahyang subuh, sembahyang pagi, subuh. Falamma qara'a, manakala ia membaca ayat dalam sembahyang, fa idza nuqira fin naqur, maka apabila dinyalakan fin naqur pada dapur. Nakur ni dapur, tempat buat roti tu nama nakur. Ini adalah merupakan satu dari pemandangan ketika datangnya hari kiamat. Apabila dunia atau bumi ini akan dinyalakan api. Laut-laut akan dinyalakan dan semua berada di penjuru bumi ini akan terbakar. Itu antara kehuru-haraan hampir berlakunya kehancuran di bumi ini. Apabila dibaca ayat itu, kharra maghsyian, ia tersungkur, kharra tersungkur, hal keadaan pingsan. Mughsyian alaih, baca bagi depan, isim fa'il. Fa humila mayitan, maka dibawa ia hal keadaan mati. Kita sekarang ni ada juga kisah orang duk khutbah, mati dalam khutbah. Orang duk sembahyang, mati dalam sembahyang. Jadi orang dulu mereka mati kerana mereka baca ayat Quran dan menghayati ayat Quran dalam sembahyang, maka mati. Itu beza. Wa dakhala Yazid Ar-Raqashi, dan menyebut oleh Yazid Ar-Raqashi an Umar bin Abdul Aziz faqala, daripada Umar bin Abdul Aziz, maka berkata ia, seorang khalifah yang masyhur masa kerajaan Umar bin Aziz ni, Rom dan Parsi sudah berada di tangan kerajaan Islam. Bayangkan negeri dia, bukan besar Bukit Teri, bukan besar Malaysia. Jadi khalifah. Dan dia adalah merupakan seorang yang dibesarkan di kalangan ulama. Umar bin Aziz masyhur dengan sifat wara' dan zuhud. Dia berkata, "Izni ya Yazid, nasihatkanlah kepada aku wahai Yazid." Dia masih memerlukan orang nasihat. Sebab yang kita ingat tu lain. Apabila yang mari daripada orang lain ni, ada kesan yang lain. Faqala, maka berkata Yazid, "Ya Amiral Mu'minin, wahai Amiral Mu'minin, i'lam annaka awwalu khalifah yamut." Ketahuilah bahawa seengkau ialah awal daripada khalifah yang akan mati. Kamu ni pun jadi khalifah, akhirnya mati. Fabaka, maka menangis. Bukan menangis kerana takut hilang takhta, bukan. Menangis kerana mengingati kematian. Summa qala, kemudian berkata lagi Umar Abdul Aziz, "Zidni, tambahkanlah bagiku, nasihatlah lain. Tambah lagi." Qala, berkata Yazid, "Ya Amiral Mu'minin, wahai Amiral Mu'minin, laisa bainaka wa baina Adam abun illa mayyit." Tidak ada lagi di antara engkau dan di antara Adam seorang bapa kecuali mati semua. Kalau atas-atas belaka tu, sebutlah siapa-siapa, Adam ke, semua mati belaka, tinggalmu. Dan kamu pun tunggu waiting list, senarai menunggu.
bila-bila masa saja akan dipanggil Tazu Azhar. Fabaka, maka menangis dia. Summa qala, kemudian berkata lagi Umar bin Abdul Aziz, zidni, tambah lagi. Ya Yazid, wahai Yazid. Faqala, maka berkata Yazid, ya Amiral Mu'minin, laisa bainaka wa bainal jannah wan nar manzilun. Tidak ada di antara engkau dan di antara syurga dan neraka itu satu tempat persinggahan. Kamu ni lepas badan ni straight ni. Bah express ni. Dan tak ada tempat berhenti dah kecuali sampai di syurga atau sampai neraka. Ayuhal ikhwah, mendekatkan akhirat kepada ingatan adalah sebahagian daripada tarbiyah, mendidik hati. Jadi diperingatkan, tak ada dah stesen selepas ni sama ada berhenti syurga atau berhenti neraka. Ala ketahuilah, fa'lam, maka hendaklah kau mengetahui. Tak habis cerita lagi, fakharra maghsyian alai, maka tersungkur pingsan. Wa qala Maimun bin Mahran, berkata Maimun bin Mahran, lamma nazalat hadhil ayah, manakala turun ayat ini, ayat mana? Wa inna jahannama la maw'iduhum ajma'in. Dan bahawa neraka jahanam ialah tempat perjanjian dengan mereka itu semua. Orang kafir, mereka ada appointment. Itu mau'id makna ada appointment, ada temu janji, iaitu neraka. Walillah. Saha Salman Al-Farisi, bertempik Salman Al-Farisi. Jadi Salman Al-Farisi ni dengar cerita ahli neraka, dia bertepik. Sebab orang yang beriman tidak pernah aman daripada janji seksa Allah. La ya'manu am makrillah, tidak aman daripada janji seksa Allah kecuali kaum yang rugi besar. Wa wada'a yadahu ala ra'si, dan ia meletakkan tangannya di atas kepalanya. Wa kharaja hariban, dan ia keluar lari. Terus dia keluar daripada majlis lari. Salasata ayyam, 3 hari tak balik. La yaqdiru alaihi, tidak dikuasa atasnya, artinya orang tak bertemu dia. Lari mana? 3 hari lari. Kalau zaman ni ada seorang macam ni, orang kata apa? Scrambler, gila. Orang kata gila tak? Tetapi ini adalah ahwal, ini adalah kelakuan hati yang mana Salman Al-Farisi pun tidak boleh mengawal diri dia. Kenapa? Kerana hati dimenangi oleh ingatan dahsyatnya hari akhirat dan takutnya kepada janji Allah Subhanahu wa taala. Yang akan cek atau nilai amal kita ialah Allah yang maha halus penilaian. Maka kita ni nilai secara kasar pun berasa tak berapa nak tak berapa pas ni. Lebih-lebih lagi sekarang ni. Tak lulus. Bagaimana kalau dicek atau dinilai dengan sangat halus oleh yang maha menilai? Tak lepas. Ini yang menyebabkan orang yang kenal Allah Subhanahu wa taala tidak pernah merasa senang apabila mengingati tentang api neraka. Jadi bagaimana Salman Al-Farisi apabila dibaca ayat tentang neraka, tinggal 3 hari tak balik. Jadi orang yang tak faham makna ahwal, makna kelakuan hati yang tidak boleh diikhtiar. Takut-takut ni bukan kita buat. Takut-takut ni hasil daripada tahu. Maka Salman Al-Farisi ni dikuasai oleh takut. 3 hari tak balik ke rumah. Jadi orang yang tak faham dia akan ukur, dia kata
Mana boleh syariat, Nabi tak buat macam tu, sahabat tak buat macam tu. Faham tak? Jadi kita kena faham ahwal kelakuan hati ini tidak boleh dikawal. Kerana itu kita serah kepada orang tu. Jangan kita nak nilai. Dan orang kata tidakkah syariat itu menilai segala-galanya? Apabila kelakuan hati sudah tidak dapat dikawal, maka syariat pada ketika itu akan berubah mengikut kelakuan hati dia. Boleh syariat berubah? Dia tak macam kita kata dia sudah tidak mampu, dia tak boleh kawal dah diri dia. 3 hari tinggal rumah. Ada yang mati, ada yang pengsan. Wara'a Daud at-Ta'i imra'atan. Dan telah melihat oleh Daud. Dah tinggal Dah tinggal tak? La yaqdiruna alaih. Itu dia punya dalam la yuqdaru alaih, makna sama. Wara'a Daud at-Ta'i imra'atan. Telah melihat oleh Daud at-Ta'i akan seorang perempuan tabki ala ra'si qabrin, sedang menangis di atas kepala kubur. Waladaha, akan anaknya. Menangis akan anak, menangis kerana hak mati itu anak dia. Wahya taqul, walhal perempuan itu berkata, ya ibna, wahai anak, laita sya'ri, demi Tuhanku, ayu khaddaika bada'a bihi dud, mana satu daripada 2 pipi engkau yang memula dengannya oleh ulat. Ulat pergi kekoh pipi mana lah dulu, pipi kanan ke pipi kiri. Bada abihi awalan, mula-mula. Jadi At-Ta'i dengar ni, fasa'iqa, maka pingsan. Sa'iqa makna pingsan dia. Apa pula pingsan? Hal. Mana ada suatu ingatan yang menguasai hati dia, iaitu bagaimana seksa kubur. Itu pipi yang zahir. Bagaimana pula ketika datangnya Munkar Nakir. Wasaqata makanahu, dan gugur ia pada tempatnya. Habis. Waqila, dan katakan marida Sufyan Ats-Tsauri, telah sakit oleh Sufyan Ats-Tsauri. Fa'arada dilliluhu ala tabib, maka telah melintang atau telah mencadangkan oleh dilil. Dilil makna orang yang tunjuk jalan. Bukan dalil baca ni, dilil. Orang yang menunjuk jalan baginya di atas seorang tabib zimmi, daripada orang kafir zimmi. Jadi ada orang tunjuk pada dia, sakit ni gilah bomo dengan orang boleh baru tu. Bukan, ini hak kafir zimmi. Faqala, maka berkata tabib itu. Tabib berkata, hadza rajulun qata'al khawfu kabidahu. Lelaki ini telah memutuskan oleh sebab takut akan hatinya. Kabid ni mana hati dia hancur dengan sebab takut. Faham? Bagaimana takut kepada Allah dan huru-hara hari akhirat menyebabkan acuh hati. Orang lain ni takut ke apa? Takut ke hati, takut ke saka, takut ke jin. Kita kata
jin tidak diberikan kekuatan untuk memudaratkan manusia. Kalau dia diberi kekuatan, mati habis dah orang semaya ni. Dia memang musuh dengan orang semaya ni. Kalau dia ada kekuatan, dia cekik, jelek belakang kita. Ada kekuatan. Karena itu kita jangan takutkan orang dengan bencana jin. Jangan takut. Jadi orang dulu takut pada Allah tu menyebabkan hatinya hancur. Summa ja'u. Jadi kita jangan tanya macam mana hancur. Tak mana sabar. Doktor kata tak boleh hancur dengan sebab. Jadi kita tidak pernah mengalami. Jangan tanya. Summa ja'a wa jassa aruqahu. Kemudian datang ia tabib dan ia menggosok akan aruq, akan orak-orak. Summa qal, kemudian ia berkata dia yakni tabib itu kata, ma'alimtu anna fil millah al hanafiyah mislahu. Tidak pernah aku ketahui bahawa pada agama Islam ini seumpamanya. Jadi orang tabib tu tak faham. Dia kata aku pun tak faham lah macam mana boleh jadi takut ni sehingga sampai hancur hati. Kita jangan buat komen pula, ini tak boleh lah ni. Sampai mudarat, mana Islam suruh sampai mudarat. Kita kata kelakuan hati ni bukan kita buat. Bukan kita buat. Kerana itu kita tak boleh nak komen. Dalam keadaan sedar macam ni bolehlah kita kata tak boleh mudarat, tak boleh ni. Jadi dalam keadaan hati yang sudah sampai pada peringkat takut kepada Allah. Wa qala Ahmad bin Hanbal rahimahullahu alaihi, sa'altu Allah azza wa jalla an yaftaha alayya baban min al-khawf. Aku telah berdoa, berdoa kepada Allah azza wa jalla supaya Allah buka ke atasku satu pintu daripada pintu ketakutan. Biar aku ni jadi orang takut pada Allah. Dia doa dia dalam semaya. Atau doa dia di mana-mana lah. Fa fataha, maka Allah buka pintu ketakutan. Fa khiftu ala aqli, maka aku takut di atas akalku. Jadi aku berasa nak gila dah. Kerana takut ni. Kata Ahmad bin Hanbal, aku pun bimbang. Dia kata apa-apa boleh jadi pada akalku. Fakultu, maka aku berkata. Dia pun berdoa dengan doa lain pula. Ya Rabb, wahai Tuhanku, ala qadari ma utiqu, di atas qadar apa yang aku mampu sudahlah ya Allah. Ya Allah, jangan lebih lagi takut. Kalau takut lagi pecah kepala lah kita kata. Jadi itu ialah hubungan orang-orang yang dekat dengan Allah. Dia berdoa pada Allah SWT apa? Yang dia berdoa, apabila dia berdoa, Allah SWT kabulkan. Jadi setelah dia rasa dia tak tahan, maka dia berdoa kepada Allah, ya Allah, biarlah kadar yang aku mampu ya Allah. Fasakana qalbi, maka tenanglah hatiku. Ada kata Ahmad bin Hanbal. Wa an Abdullah bin Amr bin As, daripada Abdullah bin Amr bin As berkata, ibku, hendaklah kamu menangis. Abka yubki, ibki, kemudian jamak ibku, hendaklah kamu menangis. Fa illam tabku, maka jika kamu tidak menangis juga, fatabakau, maka hendaklah kamu buat-buat menangis. Adakah ni makna pura-pura? Tidak. Kita ni kalau hari-hari tak boleh menangis, maka kita biarlah menangis juga. Menangis apa? Menangis kerana takut pada Allah dan takut kepada huru-hara hari akhirat. Hari ni nangis dah, takut pada Allah ni.
Tak menangis lagi. Kata Amr bin As, kita kena reka ambil masa, kita tekan hati kita sehingga biar jadi nangis kerana takut pada Allah. Itu namanya tarbiyah, nama mendidik hati. Supaya lembut, janganlah kerah doa lalu kita ni. Siapa tak nak menangis? Hendaklah kamu menangis. Kalau kamu tidak mampu nak menangis pun, kamu buatlah. Usaha tekanlah, buat menangis. Wallazi nafsi biyadihi, maka demi Allah yang diriku dengan kekuasaannya. Lau ya'lamul ilma ahadukum, kalaulah mengetahui akan ilmu oleh seseorang kamu, kalau tahu sungguh, la sarakha hatta yang qati'a sautuhu, nescaya ia akan berteriak hingga putus suaranya. Kalau tahu sungguh, kita tepik, berasa tepik habis, pecah orang tekuk. Wa salla hatta yang kasira salbuhu, dan dia akan sembahyang hingga hancur, hingga patah tulang sulbinya, tulang belakang. Wa ka'annahu asyara ila makna qauli sallallahu alaihi wasallam, dan seolah-olah ia mengisyaratkan kepada makna sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, lau ta'lamuna ma a'lam, kalaulah kamu tahu apa yang aku tahu, la dhahiktum qalilan, nescaya engkau ketawa sedikit, wala bakaitum kathiran, dan nescaya engkau menangis hal kadang banyak. Pucanya kita ni tak tahu. Tak tahu ni tak suka semua. Suka apa? Wa qala al-Anbari, dan berkata Anbari, ajma' ashabul hadis ala babil Fudail bin Iyad, telah berhimpun oleh ahli-ahli hadis di atas pintu Fudail bin Iyad. Artinya nak mengaji dengan Fudail bin Iyad, nak mengaji ilmu hadis. Orang pun pakat berhimpun. Atla'a alaihim min kawah, maka melihat atau mengintai atas mereka daripada satu lubang. Dia tak tubik daripada bilik dia, bahagia orang pun tunggu. Lepas tu anak murid dia pun tengok ke lubang ni, apa benda ni, tok guru dia ni, takut mati ke apa ke. Wa huwa yabki, walhal ia menangis. Dia duduk menangis. Walihyatuhu tarjufu, dan janggutnya bergetar-getar. Lihya maknanya, tahu ke makna kita kata dagu getar lah. Duk sedu, dagu duk getar-getar. Faqala, maka berkata ia. Jadi Ibn Iyad ni, dia sedar orang duk tengok dia ni, dia pun kata, alaikum bil Quran. Atas kamu dengan Quran, artinya balik baca Quran lah. Alaikum bis salam. Alaikum bil Quran, alaikum bis salam. Bis salah. Jadi sini assalam. Itu cetakan. Kadang-kadang cetakan ni pun kita kena cek. Atas kamu artinya hendaklah kamu bersungguh-sungguh dengan as-salah, dengan sembahyang. Wahai hakum, amboi kamu. Wahai hakum ni, wahai kamu ni. Wahai lah, kita kata wahai. Laisa hadha zamanu hadithin, bukanlah ini masa untuk hadis-hadis ni. Bukan masa untuk hadis. Baca Quran dah. Sembahyang banyak-banyak. Innama huwa zaman buka, bahawasanya ia ialah masa menangis, wa tadarru', dan masa merendah diri kepada Allah, wastikanah, dan masa untuk merasa miskin. Istiqanah, menghina diri. Istiqanah ni merasa miskin. Wa da'a wa du'ain, dan masa untuk berdoa, ka du'ail ghariq, seperti doa orang yang tenggelam. Artinya macam doa orang yang duduk tengah laut, kapal dia pecah. Itulah doa sepatutnya ada pada kita. Faham? Doa apa? Doa yang tak ada harap pada orang lain dah.
laut, tengah laut. Itu gharik, mana orang tenggelam. Itu masa untuk berdoa bersungguh-sungguh. Ni masa sekarang bukan masa nak cakap tentang hadis, bukan masa nak cakap orang tu kata gini. Bukan. Masa kita ni, semua orang sepatutnya fikir tentang kematian dan akhirat yang ia akan ada. Innama hadha zaman, bahawa ini ialah zaman, ihfaz lisanaka, jagalah lidah engkau. Zaman ni tak usah cakap banyak lah. Pakat jaga lidah masing-masing. Dan ni lidah tak cakap lagi, tangan tu duduk pecek. Atar. Viral hak orang atar pada kita. Kita tak tahu gambar satu, bahaya tu. Serupa dengan kita juga cakap. Cukuplah bohong seseorang itu pembohong apabila ia mengkhabarkan apa sahaja yang dia dengar. Dengar, royak orang. Dengar, royak. Dengan dia tak pasti betul tak betul. Tu nama pembohong. Kita jangan jadi pembohong. Tak tahu apa, jangan kita royak orang. Jaga. Jaga lidah. Wakhfi makanaka, dan sembunyikanlah tempat engkau. Nusuk-nusuklah, tak usah jadi suhu pun tak apalah zaman ni. Wa akhfi. Kataan khafya, khafya yakhfa, ikhfi, akhfi. Wa'alij qalbaka, dan rawatlah hati engkau. Masing-masing, baiklah hati masing-masing. Wa khudh ma ta'rifu, dan ambillah apa yang ma'ruf. Apa yang engkau ketahui, apa yang ma'ruf. Artinya pakat buatlah. Beramallah hak mana kita tahu tu, amal hak kita tahu. Wada' ma tungkiru, dan tinggalkanlah apa yang engkau ingkar. Mana benda yang kita tak berakhir tu, kita tak mampu dah nak ubah. Tak mampu. Tak sah. Cakap pun cakap habis masa je kita cakap. Kalau begini. Kita sendiri pun tak boleh buat kata kalau. Cakap banyak. Nah, ada buat kalau macam-macam. Jadi tak salah buat habis masa je kita mikir itu. Apa yang mampu kita buat, buat. Itu makna ambillah yang ma'ruf dan tinggalkanlah yang mungkar. Dah orang kata tak ada nahi mungkar ke? Bagi orang yang mampu adalah nahi mungkar. Bagi orang yang tak mampu, kita tidak ada apa kewajiban. Maka kita ni mampu ke mampus. Jadi kita apabila sahaja manusia sudah dijangkiti 3 penyakit. Yang pertama, syuhum muta', bakhil ditaati. Cakap apapun, orang nak berkorban tak amalan ni. Bakhil belaka. Semua tanya berapa masuk aku. Tak tanya tentang apa yang nak korban. Wahawa muttaba', hawa nafsu diikuti. Semua tanya nak suka. Suka ke tak? Ni tak suka. Walaupun benda tak suka. Nak mari belajar pun tanya suka ke tak? Walau tahu dah benda tu Tuhan suruh. Itu maknanya hawa nafsu yang menjadi sebagai ikutan. Wa'jab kulli dhira'in bira'i, bangga tiap-tiap orang dengan fikiran mereka. Saya punya pandangan. Walau dia tu buta, pandangan apa? Walau dia jahil, dia tak boleh jangan bagi pandangan dah, kita tak ada pandangan. Tapi bangga tu ada, sombong dengan diri masing-masing. Jadi apabila ada 3 perkara ini, maka inilah merupakan ciri atau sifat orang yang tidak akan terima nasihat. Nasihat ke mana pun serupa dengan kita cakap dengan pohon kayu. Jadi yang mungkar tinggal, yang ma'ruf buatlah. Waru'iya al-Fudail, dan dilihat akan Fudail yauman, satu hari. Satu hari orang tengok Fudail, wa huwa yamshi, walhal ia sedang berjalan. Faqila lahu, maka ditanya bagi ila aina, nak ke mana? Orang tanya dia. Qala, berkata ia, la adri, tak tahu. Bukan nak tanya nak buat gapo esok. Nak pergi mana pun tak tahu. Tak tahu nak pergi mana tak tahu. Wa kana yamshi walihan min al-khauf,
Dan adalah ia berjalan hal keadaan walih, makna penuh duka cita. Jalan dengan orang sedih. Jalan kata huyung hayang lah. Minal khauf, daripada ketakutan. Walih ni maknanya orang yang dikuasai perasaan sedih. Wa qala Zar bin Amr li abi Amr Zar bin Umar li abi Umar bin Zar. Orang zaman dulu nama dia pusing kot tu lah. Dia anak nama Zar bin Umar, ayah dia nama Umar bin Zar. Toki dia nama Zar bin maknanya itu nama orang dulu. Sebab dia ambil nama ada tafaul, ada sempurna. Ambil nama orang baik-baik, ambil nama orang soleh. Tak macam kita nama ni Allah. Apa pucuk dia ambil nama dah. Pelik-pelik. Terok ababi boleh ke? Jadi kisah dia, Zar bin Umar ni meriwayat bagi ayah dia Umar bin Zar. Apa kata dia? Ayah dia kata, ma balal mutakallimin. Apakah halnya ahli-ahli kalam? Ahli kalam ni ahli berbahas. Orang hok berahi bahas kok tu bahas kok ni. Kan orang politik lah dia kata. Tapi politik bukan ahli bahas. Ahli keng. Bahas ni dia ada hujah. Ni keng. Yatakallamuna, mereka bercakap-cakap. Cakap dah habis-habis. Kedai kopi cakap, sini cakap apa. Fala yabki ahadun, maka tidak menangis seorang pun. Tak ada nak menangis pun. Apa nak menangis? Menangis mengingati apa yang kita akan hadapi di hari akhirat. Tak ingat akhirat. Fa idza takallamta anta, maka apabila engkau bercakap, sami'tul buka, aku dengar menangis semua. Ni anak dia kata kepada ayah dia. Aku dengar orang bahas tak dia menangis, tapi aku dengar mencakap 2-3 patah menangis. Min kulli janib, daripada semua sisi. Faqala, maka berkata ayah dia, ya bunayya, wahai anakku, laisatin naihah asyakli, bukanlah menangis ini menangis zahir. Syakal makna menangis zahir saja. Kanaihah al-mustajirah, seperti orang yang naihah di mana orang yang meratap. Naih di mana orang yang meratap, yang mengambil upah. Kadang-kadang kita nangis juga, nangis ambil upah. Orang bagi nangis air mata boyo. Nangis nak suruh orang dengar tu. Orang mendengar tu jadi dah. Itu nangis ambil upah. Dia kata ini menangis bukan menangis ambil upah. Artinya menangis yang datang daripada kesedaran dalam diri. Wa hukiya, dan hikayatkan, inna qauman waqafu bi'abid, bahawa ada satu kumpulan orang, kaum ni satu kumpulan orang, berhenti mereka dengan seorang ahli ibadat. Berarti jumpa dengan seorang ahli ibadat. Wahwa yabki, walhal ahli ibadat tu menangis semua. Faqalu, maka mereka berkata, malladhi yubkika, apakah yang menangiskan engkau? Yarhamkallah, mudah-mudahan Allah rahmatkan engkau. Qala, berkata dia, qarhatun, dalam tu dia rau'atun. Kira ke apa? Qarhatun. Rau'atun, takut. Rau'ah ni makna perasaan gementar, takut. Yajiduhal qaifun, yang mendapat akannya oleh orang-orang yang takut, fi qulubihim, dalam hati mereka. Punca menangis ni bukan apa, kerana dalam hati penuh dengan ketakutan. Maka cakap tubik, satu perkataan menangis, satu perkataan menangis. Qalu, mereka berkata, wa ma hiya, apa dia, takut apa? Siapa menangis semua ni? Qala, berkata ia, rau'atun nida bil ard,
takut bagi seruan dengan lintangan. Artinya maknanya dengan dihadapkan Allah, lintangan atas Allah Azza wa Jalla, iaitu di hari akhirat. Ingat esok masuk mahkamah Allah, sudahlah. Kita tu mahkamah nak kena bayar hutang minggu depan, hari ni tak nampak susah. Walhal apa sangat ni mahkamah Allah yang kita akan hadapi di hari akhirat ni. Lagu mana pasang tak tahu ni. Itu yang menyebabkan mereka cakap patah menangis. Kerana teringat kepada lintangan di atas Allah di mahkamah Allah. Wa kana al-Khawwas rahimahullah, dan adalah Khawwas Ibrahim al-Khawwas, ia sentiasa menangis. Wa yaqulu fi munajatihi, dan ia berkata dalam munajatnya, Ilahi, wahai Tuhanku, qad kabirtu, sesungguhnya aku tua dah, wa dha'ufa jismi, dan lemah dah jisim aku habis, tangan kaki sendi, pinggir apa dah, lengah belaka dah. An khidmatika, daripada khidmat kepada engkau. Nak supaya banyak pun tak ada dah. Masa muda dulu pun tak ada juga. Ni tua dah ni. Fa'atiqni, maka merdekakanlah aku. Ya Allah. Wa qala Salih al-Mirri, berkata Salih al-Mirri, qadima alayya Ibn Sammad, telah datang ke atasku oleh Ibn Sammad marratan, satu kali. Jadi ni tengok, kita nak boleh bahasa ni, kita tak cakap dengan orang Arab, tapi kita baca kitab Arab, biar kita ambil berat dia punya makna-makna bahasa. Faqala, maka ia berkata, arini syai'an fi min ba'di ajaibi ibadatiku. Tunjukkanlah kepada aku. Arini makna tunjukkanlah kepada aku sesuatu daripada setengah daripada keajaiban ibadat engkau. Jadi kita tanya, dia kata, kau ibadat apa paling pelik? Gapo? Fadhahabtu bihi ila rajulin fi ba'dil ahya. Maka aku pergi dengannya kepada seorang lelaki di setengah daripada tanah, tempat yang dihidupkan, tanah yang dihidupkan. Fi khassil lahu, dalam satu bilik. Khas ni bilik yang dibuat dengan dengan menggunakan bulu-bulu bilik. Fasta'zanna alaihi, maka maka kami meminta izin atasnya. Jadi kisahnya ada tempat ibadat ni, ahli-ahli ibadat ada dalam bilik. Maka satu orang tu dia kata, aku nak tengok ibadat hok pelik-pelik. Tengok ibadat pelik. Maka Syekh ni kata, mari tengok. Maka tengok satu orang tu duduk dalam satu bilik kecil yang dilingkung dengan bulu. Maka dia pun minta izin. Faizan, maka tiba-tiba rajulun ya'malu khawsan. Ada seorang lelaki yang sedang membuat, ya'malu yang beramal, atau yang sedang membuat khawsan, akan dinding daripada bulu. Dia tengah buat kerja. Faqara'tu, maka aku baca ayat Quran. Dia pergi baca ayat Quran kat orang buat kerja tu. Idil aghlalu fi a'naqihim was-salasilu yushabun. Ketika mana belenggu-belenggu berada di tengkuk mereka dan rantai-rantai berada di kaki mereka, yushabun, mereka diheret fil jahim, ke dalam neraka jahim. Summa fin nari yusjarun, kemudian dalam api neraka mereka dibakar. Dia baca ayat Quran. Fasyahiqas ar-rajulu syahqatan, maka bertempik lelaki itu satu kali tepik. Bertepik selalu dengan ayat tu. Wa kharra maghsyian alai, dan tersungkur pingsan. Fakharajna min indihi, maka kami pun keluar daripada sisi lelaki itu, kami pun tubik daripada bilik itu.
Wa tarakna ala halihi, dan kami tinggal ke atas kelakuannya. Biarlah pesan ni. Wa dhahabna ila akhar, dan kami pergi pula kepada orang lain pula. Ada pula bilik selagi, orang lain duk buat. Fa qara'tu hadhil ayah, maka aku baca pula ayat tadi. Ayat baca tadi. Fa syahiqa syahqan, maka bertepik pula satu kali tepik. Wa kharra mughsyian alaih, dan tersungkur pensang pula orang. Orang nak juga. Dia pergi baca ayat pensang orang. Wasta'zanna ala salis, dan kami minta izin pula atas orang ketiga. Faqala udkhulu, maka berkata syekh dia tu, masuklah. Illam tashghaluna ar-rabbina, jika kamu tidak mengendalikan kami daripada Tuhan kami, jangan ganggu kami beribadatlah. Faqara'tu, maka aku membaca ayat tu juga, zalika, ayat itu. Liman khafa maqami wa khafa wa'id. Ayat bagi mereka yang takut kepada kedudukanku, pertemuan denganku, dan takut akan janji seksa. Baca ayat tu tak dah habis. Fa syahiqa syahqan, maka bertepik pula sebagai satu kali tempik. Badar dam min mankhiraih, yang zahirlah darah daripada dua lubang hidung. Tubik lubang hidung kerana panas. Waja'ala tashakhata fi damihi, dan ia mula mengesat, makna dia mula mengesat pada darahnya, hatta ya bisa hingga kering, kesak ke darah sampai kering. Fataraknahu ala halihi, maka kami pun tinggal dia atas keadaannya. Fakharajna, maka kami keluar. Fa'adartuhu ala sittah, maka aku berpusing akannya di atas yang keenam. Sittati anfus, atas 6 orang. Kullun nakhruju min indi, semua yang kami keluar daripada sisinya. Wa natrukuhu, dan kami tinggalnya mughsyian alai pensam belaka. Baca ayat pesan, baca ayat tentang akhirat pesan. Summa ataitu bihi ila sabi', kemudian aku datang kepada orang yang ketujuh. Fasta'zanna, maka kami minta izin. Fa idza imra'atan, maka tiba-tiba yang ketujuh tu orang perempuan. Min dakhil jas, daripada dalam bilik. Taqul, berkata perempuan itu, udkhulu, masuklah. Fadakhalna, maka kami masuk. Fa idza syaikhun, maka tiba-tiba ada seorang tua. Fanin, yang sudah sangat tua, jalisun fi musallah, yang duduk di tempat sembahyang. Fasallamna, maka kami beri salam alaihi atasnya. Falam yash'ur bi salamina, maka dia tak sedar dengan salam kami. Sebab dia orang tua, tak dengar mana telinga. Faqultu, maka aku kata bisautin ali, dengan suara yang tinggi. Aku pun baca ayat. Inna lil khalqi maqama, bahawa bagi makhluk ini di hari akhirat ada kedudukan masing-masing. Baca ayat tak ada habis lagi. Faqala syekh, maka berkata syekh, baina yaday man, di hadapan siapa? Dia tu tertarik. Dia kata bahawa makhluk itu ada kedudukan. Dia pun tanya, depan siapa tu? Itu di hadapan Allah. Waihaka, amboi engkau. Summa baqiya mabhutan, kemudian tinggallah ia hal keadaan bertempik. Fatihan fahu, terbuka mulutnya. Syakhisan basaru, tertegak. Syakhisan maknanya terbeliak matanya. Yusihu, berteriak atau bertempik. Bisautin lahu da'if, dengan suara yang lemah. Dia orang tua dah. Bertepik. Siapa tenganga mulut, mata pun apa tepiknya? Ya. Bunyi. Hatta in qata azalika saut, hingga terputus suara itu, hingga habis suara. Faqalat imratuhu, maka berkatalah isterinya duduk tepi dia itu, ukhruju, tubik. Fa innakum la tanfi'una bihi sa'ah. Kerana kamu la tantafi'una bihi sa'ah, kamu tidak boleh mengambil manfaat dengannya pada saat ini. Artinya, tak boleh kata apalah ni. Dia dalam keadaan takut pada Allah. Mau nak cakap apa pun, tubiklah. Tak payahlah. Falamma kana ba'da zalika sa'altu 'anil qaum. Maka manakala selepas daripada itu aku bertanya kepada orang ramai. Faizan, maka tiba-tiba salasah qad aqam. Ada 3 orang daripada ramai-ramai tu dia bangun semula. Wa salasah qad lahiqu billah, dan 3 orang lagi berjumpa dengan Allah, mati tu.
azza wa jalla. Amma syekh, ada pun hak tua tu, fa innahu makasa salasata ayyam, maka dia tetap begitu dengan keadaan menganga mulut tu 3 hari ala halati, atas halnya mabhutan, hal keadaan kebingungan, mutahayyiran, kebingungan, la yuaddi fardan, tak semaya apa. Oh, kata boleh ke tak semaya? Tak sedar nak guna. Falamma kana ba'da salas, maka manakala selepas daripada 3 hari, aqala, dia sedar balik, berakal balik, barulah sedar. Jadi apa yang Imam Ghazali nak bawa ni tentang orang takut pada Allah. Boleh setara tu. Maka kita bukanlah nak setara tu. Biarlah ada takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah berkata billahi taufiq. Wallah ta'ala.